Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya lagi di Eco World dekat park dia. Dan hari ini kita nak santai-santai sembang-sembang berkaitan tentang ada isu yang berlalutan beberapa hari ini dan masih lagi panas lagi berkaitan tentang isu Ustaz Muhaizat, yang mana beliau berikan satu kenyataan yang berkaitan tentang hadis didasari dengan sangkaan. Hadis ni didasari dengan sangkaan. Dan kita dah sebut sebelum ni bahawa benda-benda macam ni adalah satu kenyataan yang membimbangkan. Sehingga hari ini viral lagi kenyataan daripada Khalid Ismat, daripada Benz Ali dan seumpama dengan mereka lah, yang seolah-olah membantu dan juga menyokong kenyataan berkenaan. Dan itu kita tahu bukanlah mereka ini sebagai satu sandaran yang nak mengatakan kenyataan itu okey ke kenyataan tak okey. Tapi seperti mana yang saya sebut dalam video reaction sebelum ini, bahawa kenyataan yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat tu, dia bukanlah kenyataan yang biasa lah, dan bagi orang yang mendalami ilmu hadis ataupun mengaji ilmu agama. Tetapi ia adalah satu kenyataan yang biasa dikeluarkan oleh kumpulan-kumpulan anti hadis, ataupun kita sebut sebagai Quraniyun. Quraniyun ni nama mereka Quraniyun lah, tapi mereka ni anti hadis lah. Jadi kenyataan-kenyataan tu mereka keluarkan. Biasa kita dengar daripada mereka mempertikaikan hadis untuk dijadikan rujukan dengan hujah-hujah hadis ahad dan sebagainya lah. Tapi yang peliknya, bila orang yang kita kata pergi mengaji ni, orang yang pergi belajar ni, yang menuntut ilmu ni, kita pun keluarkan kenyataan yang sama yang diorang keluarkan. Sedangkan para ulama kita dah tulis buku macam-macam, telah keluarkan pelbagai karya berkaitan untuk nak menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan zan, apakah yang dimaksudkan dengan mutawatir, sehingga kita boleh dapat faham daripada penjelasan-penjelasan ulama tu bahawa hadis ni memang boleh pakai lah apabila dia boleh pakai. Apabila hadis tu tak boleh pakai ataupun hadis tu tak boleh dijadikan hujah, dia adalah kategori-kategorinya. Macam hadis dhaif. Hadis dhaif ni dia ada dua bahagian. Satu syadidul dha'f, satu lagi pada hadis yang dhaif ringan. Kita perlu jelaskan kepada masyarakat berkaitan tentang, ya, hadis dhaif bukanlah ataupun tidaklah sampai ke tahap palsu. Sebab dia tak menyempurnakan syarat-syarat hadis palsu. Satu berita palsu tak sempurna syarat berita palsu. Tetapi dia dah sampai ke satu tahap yang dakwaan tu tak boleh kita percaya. Jadi kenapa kita nak angkat lagi dakwaan berkenaan ataupun hadis berkenaan? Hadis yang buruk tidak perlu diangkat sebagai hujah. Kalaulah contohlah dia kata kan, oh saya ni tak naklah buat penilaian hadis dan sebagainya, nak kata hadis tu bukan hadis Nabi ke apa ke. Sedangkan para akademik kita, ahli-ahli akademik kita dah sebutkan berkaitan tentang kelemahan hujah berkenaan. Dia kata satgi nak jawab apa di hadapan Allah? Kita kata agama kita adalah satu agama yang adil. Allah adalah satu zat ataupun Tuhan yang adil. Dia memberikan keadilan. Bagaimana dia akan memberikan satu hukuman kepada manusia, padahal manusia tu tak tahu tentang kesalahan dia. Dan ulama-ulama kita buat sistem, buat metodologi, manhaj, yang mana yang kita pergi kepada manhaj itu
manhaj akademik, bukan manhaj yang suka-suka hati yang nak buat kan. Sebab tu ada orang petikai. Kumpulan-kumpulan ni kadang-kadang benda yang betul-betul sangat lemah, bahkan palsu pun dia nak percaya sungguh. Tapi benda yang kita kata sahih, hasan dan sebagainya, yang ni dia tak nak diangkat. Yang ni dia keluarkan pula sangkaan, macam mana boleh percaya, macam mana tak boleh percaya. Jadi salah besar lah. Dan pada saya lah, isu ni perlu dijelaskan lagi kepada masyarakat, supaya masyarakat faham konsep sebenar daripada sudut kefahaman berkaitan tentang hadis. Kalau kita percaya cara memahami Al-Quran, cara untuk kita percaya Al-Quran adalah dengan riwayat-riwayat mutawatir, kita juga kena tahu bahawa hadis juga ada hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir dan juga Quran itu daripada sudut ketulinan kita yakin sama. Sebab apa kita yakin sama? Sebab yang mutawatir ni maksud dia diambil daripada Nabi SAW, daripada kumpulan yang ramai, disampaikan kepada kumpulan yang ramai daripada setiap tabaqat. Tabaqat ni apa? Tabaqat ni maksudnya adalah generasi. Setiap generasi, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, generasi selepasnya. Generasi. Apabila setiap generasi itu menyampaikan dan bilangannya terlalu ramai, sampai dia kata mustahil untuk kepala otak kita ni kata benda tu adalah palsu lah. Ataupun kita kata mustahil orang yang ramai daripada kalangan tokoh-tokoh ni bersetuju untuk buat maksiat. Mustahil. Mustahil. Bahkan kalau kita tengok isu zina yang kena tengok empat orang tu jadi 4 orang saksi tu, itu pun ulama kata hampir tak dapat, hampir mustahil ia berlaku. Sebab apa hampir mustahil ia berlaku? Sebab 4 orang yang adil berada dalam satu tempat yang melihat kemaksiatan dan mereka bersetuju untuk melakukan maksiat. Mustahil. Mustahil mereka bersetuju untuk melakukan maksiat. Maksiat apa kat situ? Membiarkan zina itu berterusan, ataupun zina itu berlaku di depan mata mereka. Jadi macam tu jugalah benda yang lebih besar daripada tu. Wujud tak hadis mutawatir? Wujud hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni wujud. Antara hadis mutawatir, kalau kita tak tahulah, antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong atas nama Nabi dengan sengaja, maka siap tempat duduk dia dalam api neraka. Hadis tu mutawatir, maksud memang confirm daripada Nabi. Hadis tu mutawatir daripada sudut lafaz dan daripada sudut makna. Lafaz dan makna dia mutawatir. Maksudnya ramai orang sampaikan benda yang sama. Demikian juga ada hadis mutawatir yang bersifat maknawi. Maksudnya lafaz tu macam-macam, tapi daripada sudut makna tu mereka nak sampaikan benda yang sama. Antaranya adalah hadis yang menyebutkan bila kita doa, kita angkat tangan. Doa angkat tangan ni hadis dia banyak, sangat-sangat banyak. Jadi hadis dia sampai ke tahap mutawatir. Dan mutawatirnya itu cuma lafaz dia tak sama, maka dianggap sebagai mutawatir maknawi. Aplikasi mutawatir maknawi dengan mutawatir lafzi sama. Jadi kita kena tahulah benda-benda macam tu. Kita kena perasanlah benda macam tu. Jadi tak betul lah kalau kita kata ilmu hadis ni diambil atas sangka-sangkaan, sehingga sampai orang nanti akan mengatakan bahawa agama kita, sebab dalam agama kita ni yang jadi dalil nombor 2 adalah ilmu hadis. Ilmu hadis diduduk pada tahap yang kedua. Al-Quran yang pertama, ilmu hadis adalah sandaran yang kedua. Sepakat para ulama bahawa ilmu hadis ni menjadi hujah. Hampir tanya Syiah, hadis boleh jadi hujah tak? Dia kata, Syiah kata hadis boleh jadi hujah.
Hampir tanyalah Mu'tazilah pun, hadis boleh jadi hujah tak? Hadis boleh jadi hujah. Cuma mungkin ada sedikit perbincangan berkaitan tentang akidah. Akidah perbincangannya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir yang memang confirm daripada Nabi, dia bukan lagi sangka-sangkaan. Jadi kalau hadis mutawatir memang akan digunakan daripada sudut akidah secara tenanglah. Cuma daripada sudut amalan, daripada sudut hadis-hadis yang ahad, saya dah jelaskan untuk isu hadis ahad dan hadis mutawatir ni. Anda boleh tengok penjelasan berkenaan di mana? Di sini. Tengok di bahagian atas. InsyaAllah di link sebelum ni saya dah buat penjelasan berkaitan tentang hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Sebab tu saya cadangkan anda untuk dapatkan sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Manna' Qattan. Kalau tak nak dapatkan buku saya, Asaimu Hadis tu, dapatkan buku Syekh Manna' Qattan yang berjudul Mabahis fi Ulumil Hadis. Ambil buku tu, beli buku tu, baca buku tu, hadam buku tu. Pada saya secara peribadi, apa yang disampaikan di dalam buku berkenaan cukup bermanfaat di dalam kita nak faham ilmu hadis ni secara kita kata secara asas dan menyeluruh. Asas dan menyeluruh. Dia masuk bab mukhtalaf hadis, dia masuk percanggahan hadis, dia masuk hadis maklub. Hadis maklub ni apa? Hadis maklub ni waktu hadis tu depan dan belakang dia tertukar. Bagaimana berlaku ilmu jarh wa ta'dil, ilmu apa ni nama dia, untuk kenal perawi, kenal orang yang duk sampaikan berita kepada kita tu. Yang tu ada dalam buku Mabahis fi Ulumil Hadis. Mabahis fi Ulumil Hadis yang ditulis oleh Syekh Manna' Qattan. Dia ni pensyarah dekat Universiti Ummul Qura Mekah. Kita baca buku tu. Buku tu cukup bagus. Dan buku tu dah diterjemahkan oleh Santai Ilmu Publication. Anda boleh tengok, anda boleh baca dan dapatkan dekat Shopee. Kat Shopee pun ada tu. So kita dapat jelas berkaitan tentang pembahagian hadis yang mutawatir dan juga yang ahad. Yang perbincangan duk banyak duk kata hadis ahad ni, yang itulah yang kata zon-zon tu hadis ahad lah. Hadis ahad ni bukan ahad lah. Hadis ahad ni maksudnya dia punya bilangan perawi dia tak sampai ke tahap bilangan perawi ataupun penyampai berita, tak sampai tahap mutawatir lah. Kalau mutawatir tu ramai, sebahagian kata lebih daripada 4 orang, 5 orang, 10 orang. Bahkan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan tu, itu lebih daripada 72 orang. Jadi ramailah. Itu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. So perbincangan macam tu. Walaupun perbincangan ahli hadis ahad ada perbincangan dia, tetapi ulama bersepakat bahawa hadis ahad digunakan sebagai hujah apabila dia jadi sahih ataupun hasan. Yang sahih ataupun hasan ni di dalam kategori dia bukan sekadar perawi itu saja, tetapi sebab-sebab lain. Kan hadis sahih tu dia ada 5 syarat dia. Mattasala sanaduhu, yang mana hadis tu daripada sudut sanad dia bersambung. Daripada rawin, seorang perawi yang adilin, yang adil. Dhabitin, hafalan dia tu kuat sungguh. Dhabit sama ada hafalan kuat daripada sudut ingatan ataupun hafalan dia kuat dengan daripada sudut penulisan. Biqaulin binaqlin adilin dhabitin bighairi syuzuzin wala illah. Tak ada unsur-unsur yang kita kata boleh nak kata hadis tu ada syaz, ada sangkaan dan juga dia ada cacat cela. Dan cacat cela tu ulama hadis buat semakan. Mereka buat semakan. Walaupun hadis itu adalah orang yang siqah, yang menyampaikan itu adalah orang yang siqah, diambil daripada orang yang siqah, belum tentu hadis tu adalah hadis yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia tulis buku Sahih Al-Bukhari yang kita tak petikai. Dan buku tu pun dah diterjemahkan, dah diterbitkan di bawah Santai Ilmu Publication, Sahih Al-Bukhari.
Tetapi dia juga tulis buku Adabul Mufrad, buku tarikh. Buku Adabul Mufrad, di dalam buku Adabul Mufrad, kita tak sepakat menyatakan bahawa buku Adabul Mufrad tu adalah sahih semua. Dan itu bukan metodologi Imam Al-Bukhari. Padahal yang meriwayatkan tu Imam Bukhari. Maksud daripada sudut penilaian tu, perawi tu Imam Bukhari dah legend lah. Tetapi kenapa di dalam Adabul Mufrad masih ada hadis-hadis yang tidak sahih? Sebabnya penilaian-penilaian di situ bersifat kritikal, bersifat detail, bersifat terlalu mendalam. Dan itu menunjukkan ketelitian para ulama kita di dalam mengambil satu-satu berita. Sebab tu kita boleh cukup bergembira dengan apa yang disebut oleh Sufyan As-Sawri. Dia sebut al-malaikatu hurrasus sama' wa ahlul hadith hurrasatul wahyi fil ard. Kalaulah dianggap sebagai malaikat ni adalah penjaga wahyu dekat langit, maka ahlul hadis itu dianggap sebagai penjaga wahyu di atas muka bumi. Macam mana keadaan malaikat yang begitu teliti di dalam menjaga wahyu Tuhan, menjaga arahan-arahan Allah, menjaga kalamullah, demikian juga teliti apa yang telah dilakukan oleh para ulama kita. Segala sokongan perlu diberikan untuk menjelaskan kepada masyarakat berkaitan tentang kekuatan ilmu hadis ini. Maka ustaz-ustaz kita yang mengaji ilmu hadis ni sampai PhD semua ni, maka kita kena pi duk jelaskan masyarakat lah. Jangan pula kita duk pi bela pula kenyataan yang salah tu. Saya tengok adalah 1-2 orang tu swing ball, mangkuk hayun, yang duduk pi bela benda yang salah. Buat apa kita nak bela benda yang salah? Kita, Nabi SAW sebut, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara kamu dalam keadaan zalim dan juga dizalimi. Para sahabat agak terkejut sebab kenyataan itu adalah berunsur asabiah. Tak kira kita punya kaum buat betul atau baik ke, buat baik ataupun buruk ke, kita akan bertahan sungguh. Yang tu sahabat terkejut. Nabi jelaskan bahawa awak tolong orang yang tu Nabi faham, Nabi sahabat-sahabat fahamlah kalau orang yang dizalimi kita tolong dengan cara kita bebaskan dia daripada kezaliman berkenaan. Tetapi macam mana pula kita nak tolong saudara kita yang melakukan kezaliman? Caranya adalah kita menghentikan kezaliman berkenaan. Dalam hal ini kezaliman telah berlaku sehingga satu dakwaan yang cukup tidak bertanggungjawab kepada para ulama-ulama hadis kita, maka kita perlu menghentikan perkara ini dengan sebaiknya. Diskusi, dialog, penjelasan, buku dan seumpama dengannya, semua kerja-kerja perlu dibuat pada waktu ini untuk kita nak bagi jelas bahawa apa yang dilakukan oleh para ulama kita bukan berdasarkan kepada sekadar sangkaan, tetapi ia adalah berdasarkan kepada kekuatan dalil dan ia juga berdasarkan kepada untuk menjaga ketulinan wahyu daripada Tuhan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Jika anda nak join saya dan juga sahabat-sahabat yang lain dalam komuniti online kita, anda boleh tekan butang join. InsyaAllah banyak program bermanfaat telah disusun untuk anda pada setiap minggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.